Harga grafik kad tak akan naik walaupun harga Bitcoin meroket naik. Kecuali ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Sekarang anda dah boleh layan podcast Mona Lisa ni dekat Spotify. Link nanti saya letak dalam ruangan description box below. Mungkin ada di antara anda yang sedar harga Bitcoin meroket naik. Bayangkan dalam masa seminggu, 7 hari ni harga dia dari 180,000 USD naik ke 200,000 USD. Kalau kita convert ke duit Malaysia, harga dia naik sekitar RM100,000 Malaysia dalam masa 7 hari. Persoalannya sekarang, adakah harga grafik kad akan turut meroket naik seperti dulu kala? Jawapan dia tak. Tapi saya akan bagi tahu kepada anda hujah dia pada pertengahan ataupun akhir video, ala-ala K-drama gitu. Kalau anda perasan, kebanyakan Korean drama dia punya awal-awal tu, episod pertama dia akan tunjuk sedikit episod ke-5, ke-6 yang kita kata kritikal, yang menarik dekat situ. Dia akan letak awal-awal sebagai teaser and hook supaya anda tonton video dia dari episod 1 sampai episod akhir lah. The same thing yang saya nak apply dekat podcast kali ni. Saya nak anda stay tune bersama saya sampai akhir, nanti baru anda tahu kenapa saya kata harga grafik kad ni tak akan naik, melainkan ada satu syarat dipenuhi. Bukan harga Bitcoin, dia tidak terlibat, dia tidak melibatkan harga Bitcoin. Sebelum tu jom kita bincang tentang Bitcoin tu sendiri. Apakah itu Bitcoin? Dia macam revision lah, macam ulang kaji kan. Bitcoin ataupun cryptocurrency ni dikatakan adalah solution kepada mata wang sekarang. Orang tak nak guna mata wang yang ada atas muka bumi sekarang, macam contoh ringgit Malaysia, US dollar. Sebab apa? Sebab dia dikawal oleh pihak-pihak tertentu. Kalau dalam negara, dia dikawal oleh bank. Kalau kita nak buat apa-apa transaction, kita kena bayar service charge. Macam sekarang kalau kita nak keluarkan duit, tak silap saya, kita dah kena bayar RM1 lah. Kalau dulu dah kena bayar percuma dan sekarang kena bayar balik, something like that lah. Jadi orang tak suka. Sebab apa? Kita nak keluarkan duit dari kita punya bank sendiri, kita kena charge RM1 kan. Ataupun kalau kita nak transfer duit dari bank Malaysia, kita nak transfer kepada kawan kita yang berada dekat Jepun, kita kena charge juga, ada service charge dan sebagainya. Maka manusia cipta cryptocurrency, satu mata wang yang kita kata boleh digunakan secara online dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Dengan cryptocurrency ni, dengan Bitcoin sebagai contoh, kita boleh transfer duit dari, contoh saya nak transfer duit, saya dekat Malaysia, saya nak transfer kepada Ahmad yang berada di Argentina. Jadi saya tak perlu nak pergi ke bank tukar duit saya dari duit Malaysia tukar kepada duit Argentina, dekat situ berlaku service charge dan sebagainya, baru dapat transfer kepada kawan saya dekat Argentina. Dengan adanya cryptocurrency ni, kita boleh transfer direct kepada kawan kita, asalkan kita ada address wallet kawan kita tu. Bukan sahaja tak ada service charge, tapi yang lagi menarik, dia tak ada minimum ataupun maximum amount yang kita boleh transfer kepada kawan kita. Katakan kita ni bangsawan, dalam bank kita ada 100 juta cryptocurrency punya wang, so kita boleh transfer 100 juta. Untuk makluman anda, kita tak boleh transfer satu amount yang besar ke mana-mana bank luar negara, kecuali beberapa macam Switzerland. Tapi kalau contoh kita nak transfer 1 juta ringgit Malaysia ke Jepun, benda tu tak dibenarkan. Even kalau kita pergi ke Jepun, kita bawa lebih dari 10,000 USD, lebih kurang dalam 50,000 ringgit Malaysia, kita kena declare and kita kena tax. Bayangkan, kita nak tukar mata wang Malaysia ke Jepun tu, ke yen tu, kita dah kena charge dah kan. Ada service charge, ada dia punya exchange rate dan sebagainya. Lepas tu bila sampai dekat Jepun, kita declare kita bawa duit lebih dari 10,000 ringgit Malaysia, 10,000 USD, kita kena charge lagi, kita kena tax lagi. Nampak tak? Duit kita tak pasal-pasal berkurang. Tapi dengan adanya cryptocurrency ni, asalkan kita ada address wallet kawan kita tu, kita bukan sahaja tak ada service charge, kita boleh transfer. Kalau ada 100 juta, kita nak transfer 100 juta pun tak ada masalah. Inilah yang dikatakan solusi untuk mata wang yang ada atas muka bumi sekarang. Jadi siapa yang control sebenarnya Bitcoin ataupun cryptocurrency ni? Kita panggil dia sebagai decentralized. Decentralized maksudnya semua pengguna
control benda ni. Secara tidak langsung lah, tidak langsung semua pengguna saya, kawan saya dekat Argentina, anda yang sedang tonton video ni, kita lah yang saling mengawal mata wang ni. Dia pelik sikit, but nanti saya akan cerita pada video yang akan datang lah. Jadi itu revision kepada Bitcoin tu sendiri. So, harga Bitcoin berapakah yang paling tinggi dia pernah capai dalam sejarah dunia ni? Paling tinggi tak silap saya lebih kurang dalam 260,000 USD untuk satu biji. Untuk satu biji Bitcoin harga dia 260,000 USD, which is lebih kurang dalam 1.1 juta ringgit Malaysia lah. Satu biji saja. Kita tak perlu nak ada 100 biji Bitcoin untuk kaya, kita hanya perlu ada satu, ataupun kalau ada separuh pun kita dah boleh beli rumah dekat Kota Baru, Kelantan ni. Itu tentang harga Bitcoin. Seterusnya, adakah Bitcoin ni dia ada limit dia? Kan dia ada satu biji, dua biji, tiga biji. Adakah Bitcoin ni dia ada limit dia? Jawapan dia yes. Dia ada limit dia. Tak silap saya sebanyak 21 juta Bitcoin yang kita boleh dapat dalam dunia ni, and sekarang orang dah temui sebanyak 19 juta. Kita boleh fight lagi untuk dapatkan Bitcoin ni dalam 2 juta. Kalau anda jumpa satu biji, anda dapat sekarang, anda dah ada 930,000 ringgit Malaysia macam tu lah. Memang kaya gila guys. Dan selain dari mining, satu lagi cara untuk kita dapatkan Bitcoin adalah trading. Mining ni, inilah yang melibatkan harga grafik kad dan sebagainya tu. Saya dah pernah terangkan tentang mining secara detail. Even saya ada buat tutorial bagaimana kita nak mining, bagaimana kita nak dapatkan Bitcoin, and link untuk video tu saya ada letak dalam ruangan description box below. Anda kena pergi ke YouTube Mona Lisa, dan anda boleh search lah, anda boleh search Mona Lisa PC mining. Saya ada buat tutorial untuk mining dekat channel YouTube Mona Lisa. Mungkin anda pun boleh mining. Mungkin. So, saya nak sentuh tentang trading sebenarnya. Trading Bitcoin ataupun trading cryptocurrency ni sangat-sangat simple. Cryptocurrency dia bukan Bitcoin semata-mata. Ada banyak gila cryptocurrency. Ada yang kukuh macam Ethereum, ada yang selalu kita kata volatile, naik turun disebabkan spekulasi oleh Elon Musk, iaitu Dogecoin. Ada banyak lagi lah. Anda boleh tengok ada Ripple, which is semua benda ni kita boleh tengok dekat dia punya marketplace. Saya pun tak pasti dia punya term yang sebenar, tapi kita boleh tengok dekat Binance, dekat Gate.io. Cuma untuk makluman anda, Binance dah di-ban di Malaysia. Kalau anda nak guna Binance, anda kena guna VPN lah, baru anda boleh akses ke sana. Kalau anda pernah download Binance sebelum Malaysia ban dia 2 tahun lepas tak silap saya, anda masih lagi boleh guna Binance tu. So dekat Binance tu kita bukan sahaja boleh tengok semua list kripto yang ada, semua graf yang ada, tapi kita boleh trading. Trading Bitcoin ni simple gila guys. Kita beli ketika murah, kita jual ketika mahal. Tapi dia adalah betul-betul trading. So walaupun kita katakan kita nak jual Bitcoin kita sebanyak satu biji contoh, kita pun letak dekat market tu. Kalau tak ada orang nak beli, so tak boleh dapat apa-apa juga. That's why bagi saya trading Bitcoin ni dia memang legit lah. Dia memang legit punya. Dia bukan scam dan sebagainya. Sebut tentang scam, inilah yang saya nak cerita tentang trading. Disebabkan Bitcoin ni dia memang boleh mendatangkan keuntungan kan. Jadi ramailah orang kata, orang-orang jahat ni dia ambil kesempatan, dia exploit benda ni untuk jadikan dia kaya. Ada banyak skim cepat kaya, Ponzi scheme, MLM yang menggunakan Bitcoin. Dulu kita pernah digegarkan dengan satu program yang dipanggil sebagai Bitcoin Kingdom. Pengasas dia orang besut, umur baru 20 lebih sahaja. Dia tipu orang dengan banyak gila duit. Anda boleh search benda ni, keluar utusan, keluar metro, memang cover gila-gila sebab banyak kerugian. Dia punya pengasas kata masa tu saya memang follow benda ni sebab kawan baik saya pun salah seorang ejen mereka. So dia kata yang dia akan buka bank dekat Indonesia, Malaysia menggunakan sistem Bitcoin yang dibuat lah. Itu yang pertama. Lepas tu sekarang ni ada juga program yang kita kata macam Ponzi scheme lah. Ponzi scheme yang seriously baru sahaja hangat disebabkan seorang artis Malaysia, Abby Abadi, gerak khas tu. dia kata dia ditipu oleh skim cepat kaya lah. So, skim cepat kaya yang menggunakan Bitcoin ni, dia buat macam arbitrage trading. Arbitrage trading ni saya nak cerita detail pun saya tak pandai sangat. Tapi ketika kawan saya approach saya, suruh saya study tentang arbitrage trading, dia nak join, saya pun buka lah website dia, huruf G. Dia punya program ni bermula dengan huruf G. Dia macam gigabyte, dia giga tu, anda boleh search sendiri. So, saya pergi ke website dia.
Kawan saya cerita dia boleh withdraw duit, dia boleh keluarkan duit 10,000, 20,000 tanpa ada sebarang masalah. So means dia adalah satu company yang kukuh kan. Jadi saya pergi ke website dia, saya nak register, tengok server down. Bayangkan satu company yang kita kata main duit orang sampai ratus ribu sehari, tapi dia tak boleh maintain dia punya website. Ini kita kata dah red flag lah, satu tanda yang bahaya untuk kita join satu-satu skim tu. So saya pun cuba buat, memang pelik lah. Website dia memang teruk gila. Lagi kalau anda pergi ke website Mona Lisa, www.monalisa.com.my, kami punya website itu jauh lagi bagus compare dengan Giga something tu lah. So saya pun kata jangan join lah. Saya jawab dekat kawan saya, jangan join. Terbukti selepas 6 bulan benda tu scam lah. Walaupun lepas Abi Abadi and the gang dia bayar lawyer untuk dapatkan balik duit dia. Lepas tu Giga something ni dia buat announcement dia akan refund balik duit mangsa-mangsa dia ni, but still ada something yang klise juga dekat situ. Anda boleh baca lah benda ni, anda boleh cari sendiri berita ni. Okey, balik the point is anda kena hati-hati. Kalau anda nak trading, saya recommend anda untuk trading directly, anda buat sendiri. Seriously, simple gila. Kalau anda tak tahu juga, anda pening nak buat macam mana, anda dah tengok YouTube, anda tak faham juga, so anda join je mana-mana kelas. Jangan join program, join kelas yang ajar anda untuk trading. And kebanyakan sifu cryptocurrency yang saya kenal biasanya dia bukan sahaja ajar, tapi dia akan bagi hint kepada kita. Okey, cryptocurrency ni contoh A ni akan naik, beli sekarang, B ni akan jatuh, jual sekarang. So dia akan bagi juga hint-hint macam ni. So depend kepada kelas mana yang anda join lah. Dan kalau anda rasa macam nak buat sendiri, paling senang adalah Luno. Anda boleh pergi ke wallet Luno. Dekat Luno tu anda boleh deposit duit anda, guna je Maybank ke RHB, anda boleh terus bank in ke dalam tu, FPX. Lepas tu anda boleh beli Bitcoin bila harga dia turun, bila harga dia naik anda jual lah. Risiko atas anda sendiri. Tapi kan kalau anda nak register Luno, why not anda guna referral code yang saya punya ada dalam ruangan description box below. Dengan cara tu saya dapat sedikit upah lah. Tak banyak, tapi dapatlah sedikit upah kan. Cerita panjang lebar habis kering Ailio ni kan. Okey, balik pada topik kita. Adakah harga graphic card akan naik disebabkan harga Bitcoin yang meroket naik ni kan? Jawapannya tak. Sebab sebenarnya orang bukan mining Bitcoin secara direct, tapi orang mining Ethereum. So mining ni basically dia macam kita selesaikan satu puzzle. Nak selesaikan puzzle ni kita kena guna graphic card. Graphic card kita yang akan buat kiraan matematik tadi. Bila dah selesai satu puzzle, so Ethereum kita akan dapat satu token. Sistem tu akan bagi kepada kita satu token, which is token tu adalah Ethereum lah. Jadi ini adalah proses mining. And mining ni dia punya puzzle ni makin hari makin susah, makin hari makin susah, menyebabkan kalau dulu kita hanya perlukan satu graphic card untuk selesaikan dia punya puzzle, sekarang kita perlukan 3, lepas tu esok 4, esok 5, sampai kan ada kita dah tak panggil mining sebagai macam satu solo mining, tapi kita panggil farm. Kita panggil farm apa? Satu kebun ke satu kebun mining, disebabkan banyak gila graphic card. Walaupun kita kata banyak gila graphic card, still menguntungkan. Yalah, bila banyak graphic card diguna pakai, banyaklah elektrik yang diguna pakai, and tinggilah cost mining tu kan. Itu belum campur dengan cost graphic card yang kita kata kadang-kadang mind blown lah, harga dia tak masuk akal langsung. So but apa yang geng-geng ni buat, mereka bukanlah buat untung. Maksudnya bila dapat Ethereum, bila selesaikan satu puzzle, dapat token tu, dapat Ethereum, mereka terus jual. No, apa yang mereka buat, mereka akan hold dulu. Mereka akan hold sampai harga Ethereum naik. Bila naik dah betul tinggi, barulah mereka jual. That's why bila mining ni, mereka tak kisah pun rugi sikit ataupun cost to cost ataupun untung sikit, sebab mereka nak hold dulu. Lepas bila dah tinggi, baru mereka jual balik lah. Mereka percaya yang harga Ethereum akan naik. So itu dululah. Ini kita panggil, bila selesaikan puzzle, proses ni kita panggil dia sebagai proof of work, POW. Dia buktikan jalan kerja dia. Bila selesai satu jalan kerja, dah dapat jawapan yang betul, so dia akan dapat token lah. Ini konsensus ni kita panggil sebagai konsensus proof of work. Dan tahun lepas Ethereum dia punya sistem tu tukar. Macam mana dia nak reward dia punya pengguna ni adalah dengan tukar dari proof of work tadi kepada proof of stake. Staking macam kita susun, macam handphone ni kita susun banyak-banyak stack macam tu lah. Jadi
menariknya untuk proof of stake ni, walaupun kita boleh mining macam biasa, tapi cara untuk dapat token tu bukanlah bila mana kita dapat selesaikan formula tu, tapi puzzle tu, tapi dia berdasarkan cabutan bertuah. So macam contoh ginilah, nak bagi anda senang faham dia bagi syarat, okey, untuk dapatkan token ni anda kena stack sebanyak 10 jalan kerja. Contoh macam itulah, contoh paling senang nak faham anda kena stack 10 jalan kerja. Ahmad dia ada 100 stack, jadi dia boleh join cabutan bertuah tu sebanyak 10 penyertaan lah. Saya ada 10 stack sahaja, so saya dapat join satu penyertaan. Abu dia ada 7 stack sahaja, so dia tak dapat join langsung lah. So dekat sini lah berlakunya macam satu perdebatan. Dia kata dengan bertukarnya konsensus tadi dari proof of work kepada proof of stake ni, dia akan menyebabkan orang kaya jadi makin kaya. Yalah, orang yang ada banyak Ethereum, possibility untuk dia dapat next Ethereum, next token adalah tinggi. Sebab tadilah, sebab dia dapat masuk 10, saya dapat masuk satu saja. Abu walaupun dia pun mining kan, tapi dia tak boleh masuk langsung. That's why orang berdebatkan lah, orang kata dengan bertukarnya konsensus ni, orang kaya jadi makin kaya, rich jadi richer. But benda ni kita tak boleh buat apalah. And bagi saya dia lagi bagus untuk kita punya environment, disebabkan sebelum Ethereum dia punya konsensus tu bertukar, sebelum orang dah stop mining ni, kita boleh tengok penggunaan electricity dekat China gila melampau. Mining ni memang China win lah, memang China win punya. Dia punya penggunaan elektrik ni teruk, gila tak gila, orang kata dia punya mining dekat China, elektrik yang digunakan pakai lagi banyak compare dengan elektrik yang digunakan dekat Kazakhstan dan satu lagi negara. Bayangkan, satu negara China, bukan satu negara sebenarnya, satu kawasan farming mining ni, dia punya penggunaan lagi tinggi dari negara. And disebabkan tu China terpaksa catu elektrik. Pukul 9 dah tak boleh guna elektrik dah. Sampai level tu, dia punya level mining tu. And disebabkan isu ni, dia banyak lah, dia banyak macam dominus effect. Dari tak boleh mining, lepas tu elektrik kena catu sampai pukul 9 malam, kilang tak boleh operasi, dan bila kilang tak boleh operasi, chipset berkurang, harga grafik card makin naik. So dia berlaku dominus effect menyebabkan harga grafik card, harga barangan komputer, even harga barang-barang dekat dunia ni makin naik. Sebab apa? Sebab kilang kan memang supply kepada banyak benda atas muka bumi ni. Jadi that's why bagi saya, walaupun konsensus ni bertukar, ramai yang argue rich become richer, bagi saya that is a good solution lah untuk manusia sejagat, orang kata kan. But yes, balik kepada isu kita, harga grafik card tak akan naik walaupun harga Bitcoin meroket naik, kecuali ada satu lagi cryptocurrency, mata wang kripto ni, yang dia boleh ganti Ethereum, dan cara nak dapat dia, konsensus dia adalah sama seperti mana Ethereum sebelum ni, which is buat masa ni kita tak nampak lagi. Tapi yes, kalau ada pengganti kepada Ethereum dengan konsensus yang lama, so kita akan nampak harga grafik akan naik melampau. Jadi itu saja untuk podcast kali ni. Kalau anda rasa macam nak support saya, anda boleh register Luno guna referral code saya. Dan kalau anda rasa macam nak support saya juga, anda boleh beli termos yang saya pegang ni. Termos ni mantap guys. Anda masukkan air batu tu boleh tahan sampai 1 hari, lebih kurang 1 hari lah. Saya guna dari waktu pagi, malam pun saya masih lagi boleh minum, and air batu masih lagi ada guys. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, jumpa lagi.